Ya, Sungai Siput. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak sentuh B22 30000 hal ehwal orang asli. Saya ingin tanya Menteri, apakah perkembangan dalam usaha melibatkan orang asli dalam menguruskan estate-estate pertanian di kawasan mereka? Macam di Sungai Siput, di Pos Poi, di Pos Legap, di Pos Perwo, di Pelantok, ada beratus-ratus ekar tanah yang telah dibangunkan dengan kelapa sawit dan getah. Tetapi malangnya sampai sekarang, semua kawasan ini diswastakan kepada kontraktor-kontraktor yang bukan orang asli yang menjalankan projek ini. Dan juga macam di Pos Poi, ada satu usaha di mana 70 orang asli keluarga, mereka tubuhkan satu koperasi dan mereka minta pada Risda untuk ambil alih estate ladang kelapa sawit di kawasan mereka. Risda minta mereka tunjuk bukti mereka boleh beli backhoe dan lori. Saya pun bantu mereka dapat satu orang kawan untuk bagi mereka pinjaman untuk beli benda-benda ini. Dia bagi surat, saya boleh. Tapi lepas itu pun Risda tak bagi pada mereka. Itu koperasi terdapat, tapi orang lain yang bukan orang asli terus dapat. So ini cerita yang sama di semua kawasan orang asli di Sungai Siput. Ini satu projek yang baik, pertanian, kelapa sawit, getah untuk orang asli, baik. Tapi masalah dia ialah sebahagian besar daripada untung itu pergi ke pihak luar, bukan kepada orang asli. Jadi saya mau tanya Menteri, apakah usaha yang sedang dilakukan untuk membolehkan orang asli di kawasan Sungai Siput dan lain-lain kawasan mengambil alih projek yang dilaksanakan untuk mereka, tapi sampai sekarang mereka tak menikmati the maximum benefit daripada projek ini. Satu lagi isu orang asli yang saya nak bangkitkan dalam perkara yang sama ialah isu cadangan kerajaan memberi grant tanah pada orang asli. Ada cadangan tiap keluarga orang asli akan diberi antara 2 sampai 6 ekar tanah. Tetapi isu ini tidak disenangi oleh jaringan orang asli Semenanjung Malaysia. Mereka kata ini 6 ekar ni tak cukup besar. Dia tak ambil kira keperluan generasi orang asli yang akan datang. Dia tak ambil kira sejarah komuniti orang asli yang pakai beberapa ratus ekar. So mereka rasa ini 6 ekar ini terlalu terhad. Tuan Pengerusi, ini masyarakat orang asli di Malaysia ialah masyarakat yang termiskin dan terpinggir. Dan saya rasa kita mesti lebih generous, lebih besar hati bila kita mengendalikan masalah tanah mereka. Kerana tanah mereka merupakan modal komuniti itu, reserve mereka untuk menyesuaikan diri untuk ekonomi moden. Juga kaedah kita nak memberikan grant pada mereka pun pentinglah. Kerana cara pemilikan tanah di budaya orang asli berdasarkan pada komuniti, bukan pada individu. Mereka pakai cara yang kita panggil usufruct. Artinya, sesiapa yang bersihkan tanah dan menjaga tanah itu memiliki tanah pada masa itu. Tapi dia tidak berhak untuk jual tanah itu kepada pihak yang ketiga. Jadi jika kita bagi grant pada individu, ini boleh dijual. Jika itu keluarga dalam masalah ekonomi, mungkin dia akan jual tanah itu. Jadi saya ingat ini penting kita kena tengok. Satu daripada aspek saiz tanah itu. Yang kedua ialah daripada cara pemilikan. Saya nak alih kepada satu isu lagi. Saya nak alih ke Sarawak, B22 perancangan strategik 010200. Saya ingin tanya Menteri berkenaan dengan kawasan Sungai Dua di Ulu Belaga. Saya pernah berkhidmat di Kapit 25 tahun dahulu dan saya pernah melawat ke Ulu Rejang, Ulu Baleh, banyak kampung-kampung di situ. Dan sekarang ramai orang di kampung itu telah dipindah. Oleh kerana ampangan bakun, mereka dipindah ke satu tempat dekat Tebrau. Ini Sungai Dua. Pada masa mereka dipindah, mereka dijanji rumah panjang percuma dan juga kawasan pertanian 3 ekar sekeluarga. Saya bertanya Menteri, adakah kedua-dua janji ini ditunaikan sampai sekarang?
Kerana saya tahu daripada kawan-kawan Kenya saya, kawan-kawan Kayan, mereka bagi tahu saya mereka tak ada kerja. Di Sungai Dua ada rumah tapi tak ada kerja. So ramai daripada lelaki yang muda, yang working age, terpaksa pergi ke Sibu atau ke Miri untuk cari kerja, tinggalkan hanya anak mereka dengan orang tua di kampung Sungai Dua. Ini tadi mereka bukan saja hilangkan tanah mereka, tanah asal mereka di kawasan Ampangan Bakun, tetapi juga masyarakat mereka telah dipecah. Dewasa pergi turun ke bandar, anak-anak dan ibu bapa dekat Sungai Dua. Jadi saya mau tanya, apakah status janji itu? Yang last kali saya nak bawa balik ke kawasan saya, PPMS di dekat Perlok, Sungai Siput. Ini satu kawasan penempatan semula untuk 100 keluarga yang termiskin di Sungai Siput yang tidak ada tanah. Mereka dijanji mereka akan dibagi rumah percuma dengan tanah seluas 10 ekar tiap keluarga. So mereka telah dipindah ke kawasan itu 3 tahun dahulu. Mereka dibagi rumah, tapi tanah itu masih belum dibangunkan. So mereka ini terpaksa balik ke kampung-kampung asal mereka untuk menoreh getah bagi dua. Jadi ini ada satu perbelanjaan yang tinggi untuk mereka. Sampai di kampung itu 14 murid sekolah menengah telah cicir pada sekolah kerana tak boleh bayar itu fee untuk bas. Jadi satu kumpulan keluarga miskin telah dijadikan lebih miskin daripada dalam ini projek ini. Jadi saya mau tanya, adakah Kementerian Kemajuan Luar Bandar ada apa-apa cadangan untuk campur tangan dalam ini projek PPMS di Sungai Siput untuk membangunkan tanah, membantu orang di situ? Terima kasih.